punya bapak, bukan ini funfair untuk orang suka-suka hati. Peperiksaan. Aku kesal tidak dapat bersama kawan-kawan di dalam peperiksaan, Roy. Siapa yang malu? Mereka dan keluarga mereka. Kau tuduhannya? Tulen bang. Oh, tulennya. Buka seluar kau tengok. Tolonglah bang, nak kena makan lah bang. Orang putih ke, orang hitam ke, orang coklat ke, orang biru ke. Kita orang Malaysia kan? Kita masih lagi nak sembang-sembang tentang filem tempatan kita dengan tetamu jemputan kita yang ditampilkan khas pada hari ini. Dan topik perbincangan kita ini lebih bersifat santai dan peribadi, dan kita nak sembang tentang sebuah filem yang menjadi sebuah filem besar pada tahun 90-an, dan kita tampilkan tidak lain dan tidak bukan ikon pop culture Malaysia, Adam John. Macam tak okey aku sebut ikon pop culture tu. Suka hati korang lah. Dan dia sebab kalau yang tak tahu kan, Adam John ni dia memang mamat yang minat dengan benda-benda pop culture ni, macam toys, filem, lagu kan, macam tu. Dia memang collect benda-benda tu. Sebab tu aku sebut dia ikon pop culture. Jadi Adam John, Yes. hari ni kita nak sebut tentang sebuah filem sci-fi. Ya. Sci-fi tempatan kita. Bagi yang tak tahu kan, kita kat Malaysia ni pernah ada filem sci-fi. Tahun 90-an dululah. Dan dia memberi impak yang sangat besar kepada Adam John sebagai orang yang menyaksikan filem tu. Dan kita nak sebut pasal filem XX-Ray. Arahan Abang Aziz M. Osman. Macam pernah dengar. Macam ya. Okey, untuk pengetahuan semua, XX-Ray ni dia terbit pada tahun 1993 dan sequel dia pula terbit pada tahun 1995. So waktu tu Adam John berusia lebih kurang berapa tahun? 93 dalam 7 lah. 6 ke 7 tahun. 6-7 tahun lah, macam tu lah. So masih lagi kanak-kanak lah waktu tu kan. So mungkin boleh ceritakan sikit lah macam XX-Ray ni first time tengok dekat mana? First time tengok, kalau tak silap sewa VHS. Oh, sikit. Zaman tu kan masih ada lagi memang sewa VHS. sewa videotape kan. So memang tengok melalui videotape yang disewa. Tapi dia punya impact kan, cerita XX-Ray tu, impact dia lah kepada aku memang sangat hebat lah. Sebab membesar di tahun 80-an hingga early 90s kan, awal 90-an, aku memang heavily influenced by filem-filem science fiction Hollywood. Daripada sebenarnya bermula daripada arwah tok aku lagi sebenarnya. Arwah tok aku sampai ke uncle aku. Kalau dengan arwah tok aku, dia suka filem-filem macam Conan the Barbarian. Conan the Barbarian lakonan Arnold susah nak eja. Conan the Barbarian. Lepas tu dia suka The Golden Voyage of Sinbad. Lepas tu Clash of the Titans. Clash of the Titans yang original tau, bukan yang remake yang baru ni, yang original. Lepas tu dia suka Jason and the Argonauts. Ni semua cerita-cerita yang memang aku dengan arwah tok aku duduk tengok videotape lah. VHS lah, dia pasang tengok kan. Walaupun cerita-cerita macam Conan the Barbarian tu sebenarnya tak sesuai untuk kanak-kanak. Tapi aku dengan tok aku kan, siapa berani sound kan, ada tok aku kan. So cerita-cerita macam tu yang dia bagi aku tengok, and then sampai pula uncle aku. Bila uncle aku pula, dia bagi aku tengok filem macam Star Wars, Back to the Future, Predator, Terminator, banyak lagi. Tapi memang semuanya yang genre science fiction. Tapi yang paling melekat dalam diri aku dua lah, Star Wars dengan Back to the Future yang uncle aku bagi kan. Jadi macam filem Back to the Future tu, macam XX-Ray tu, bila aku tengok XX-Ray, aku betul-betul rasa macam cerita ni macam cerita orang putih lah. Kan, science fiction tapi Melayu. So aku macam ada lah cerita Melayu macam ni.
Kan? Dia terlalu, aku terlalu boleh relate dia dengan, especially Back to the Future lah. Especially Back to the Future. Macam karakter-karakter dalam tu pun, Amir Hamzah tu, bagi aku Amir Hamzah tu Marty McFly. Abang Aziz M. Osman jadi Amir Hamzah. Dia macam Michael J. Fox lah. Lepas tu Edika Yusof, dia punya villain dalam cerita tu. Edika Yusof tu Beef Tannen. dalam Back to the Future kan, Beef Tannen dia kira watak dia kira high school bully. Kan? High school bully kan. So aku macam dalam Max X-Ray ni Marty McFly pun ada, Beef Tannen pun ada. So aku macam, lepas tu dia bawa pula alien lah apalah semua. Aku macam apa ni? Ada cerita Melayu macam ni. Jadi aku macam betul-betul aku terpaku lah depan TV. Lepas tu zaman tu pula VHS kan. Habis rewind. Boleh ulang-ulang tengok kan. Aku betul-betul masa tu macam wow. Cerita Malaysia tu macam ni kan. Jadi memang sejak tu lah aku macam siapa ni Aziz M. Osman ni. Tu aku start kan. Cari. Lepas tu bila dah besar sikit, aku jadi pula peminat cerita Puteri. Bukan filem Puteri tu, drama, Puteri yang kat series. Kan? Nora Danish. Yes. Sekali bila aku tahu director dia Aziz M. Osman juga, aku macam dia buat yang sci-fi pun jadi, dia buat romcom pun jadi kan. Aku betul-betul power gila lah Aziz M. Osman ni kan. Okey, ni nak lari sikit lah. Pada zaman cerita Puteri tu tengah meletup, masa tu semua orang gila Nora Danish lah kan. Itu dalam tahun 2006 2007 tapi aku tak. Ni aku nak lari lagi sekali. Tadi orang duk bujang lapuk. Aku labu-labi. Yang ni Puteri ni orang duk Nora Danish. Tak. Aku kawan dia, Anita. Dia punya partner. Siapa nama dia? Siti Nur Fazurina. Nur Fazurina. Aku masa tu Anita tu aku punya kryptonite lah. Dia balik tadi kan. Okey tu iklan dia kan. Okey, kita back pada XX-Ray. Yes, XX-Ray. XX-Ray ni kan macam first. Dia punya prop dia kan. Kita tengok prop dia macam Edika Yusof kan. Dia bawa kereta, aku tengok kereta dia tu buka. Dia bukan macam kereta buka pintu ni, dia buka ke atas buka ke atas dengan lampu dia. Dia memang futuristic dia story. So aku macam alamak, powernya cerita ni kan. Dan itulah dia, bila aku boleh relate cerita tu dengan Hollywood science fiction, aku rasa macam dia terlalu tinggi sebab aku samakan dia dengan Back to the Future. Aku samakan dia dengan Back to the Future, aku samakan dia dengan Star Wars. Jadi aku macam ini something yang aku betul-betul kena ambil tahu lah. Siapa Aziz M. Osman ni. Dah lah dalam filem tu dia pakai cap Batman kan. Betul. Lama cap pula Batman kan. Ni mesti dia ni tahu banyak benda ni. Dia bukan saja-saja letak dekat situ kan. Dekat prop dia tu. Sebab ada dalam scene tarian yes. Kan. Dia pun ada menari juga. Betul. Dan yang tu pula ini cerita pasal special effects. Yes. Special effects. Kalau filem-filem science fiction Hollywood, memang special effects tu lah benda yang paling ditekankan. Diorang memang banyak teknologi breakthrough melalui dalam filem-filem diorang kan. Jadi XX-Ray ni pun sama juga untuk local filem pada masa tu, dia punya teknologi breakthrough tu sampai ke tahap dia boleh buat Invisible Man. Dia hilangkan diri dia. Dia boleh buat. Dengan dia ada efek macam lightning lah apalah, ada UFO lah. Aku rasa macam ini betul-betul ini bukan kita Malaysia punya level pada masa tu.
aku macam betul-betul rasa ini cerita ya, aku cakap tadi ni cerita orang putih ni. Tapi cakap Melayu. Betul lah. Dia sebab dia macam ada satu scene tu dekat McD. Yes, Faizal McD, Hussein tengah makan kan. Lepas tu burger tu. Burger tu macam terapung kan. Lepas tu air pun macam disedut. Macam ish. Ini susah nak buat ni. Dan benda-benda tu sekarang ni pun tak ada orang buat. Ya, betul. Dia dah buat masa tu tau. So aku macam wah, gila lah. Kan? Sebab tu aku X-Ray lah. Aku punya personal, aku rasa X-Ray memang aku memang, kalau dalam bilik aku tu X-Ray punya videotape tu aku letak paling tinggi lah. Sama lah dengan Piramli semua kan. Dia untuk menyatakan yang filem ni dia teratas the lah. place in my heart ni memang teratas lah kan. So macam X-Ray kan, dia ada sequel 1 dengan 2. Macam the first one kita dapat tengok line up dia Aziz Osman, Faizal Hussein, Syamil Farouk, Edika Yusof dengan tu producer dia siapa? V yang heroin. Allah, apa nama? Isteri isteri Aziz. Bekas isteri dia. Bekas isteri dia tu kan. So line up dia tu memang bagi aku dia fresh face tau. Kecuali ni lah Faizal Hussein. Dia banyak buat filem sebelum tu kan. Tapi yang selain daripada tu, dia semua fresh faces. Lepas tu villain dia pun Edika Yusof, Ibrahim Pendek dengan Abius. Abius muda lagi lah masa tu. Walaupun dia tak banyak dialog kan. Tapi dia kenal lah dengan watak villain pada zaman tu. Dia orang punya pemilihan cerita tu punya pemilihan cast pun every character ada impact tau. Tu bila aku tengok tu aku rasa macam cerita tu bukan saja tentang science fiction tapi every aspect dalam filem tu macam perfect lah. Perfect lah. Tu yang impact dia macam yang aku nampak kan, untuk aku share sikit. Yang aku nampak dia selalu kalau science fiction dia mesti kalau local dia mesti nak tumpukan dekat KL. Tapi X-Ray ni dia tak. Dia macam daripada KL dia bawa ke Sarawak. Bawa ke Sarawak. Itu macam satu improvise juga lah Abang Aziz. Sama juga dengan X-Ray 2 pula. X-Ray 2 dia boleh main time travel pula. Itu yang aku dia patah balik ke zaman tu. Dia boleh time travel, dia boleh macam kalau tengok cerita Back to the Future tu dia dah bagi tahu kita kalau kita balik ke masa lepas kita macam tak boleh usik. Tak boleh usik. Nanti sejarah berubah. Sejarah berubah apa semua kan. Jadi bila tengok X-Ray 2 dia balik ke zaman Kesultanan Melaka kan. Aku macam dia dah boleh time travel pula cerita ni kan. Kenapa cerita ni orang yang buat ni otak dia macam betul-betul dia sedut betul lah Hollywood punya tapi dia lokal kan. X-Ray 2 pun aku tengok videotape jugalah. Tak tengok wayang, tengok videotape. Tapi bila dia dah X-Ray 2 sebenarnya dia lagi gila tau sebab satu dia time travel. Lepas tu dia balik ke zaman Melaka dulu tapi dia buat pula ada elemen macam ada sorcerer. Man, sorcerer siapa berlakon? Allah, apa nama pelakon tu? Yang Idan Erina kan. So bila ada sorcerer apa semua ni dia dah jadi macam kan aku cakap tadi aku tengok Conan the Barbarian. Conan the Barbarian. Lepas tu Willow. Willow salah satu filem George Lucas juga yang buat Star Wars. Tapi dia nak lari dari Star Wars dia buat cerita Willow. So dalam Willow ni semua memang ada elemen, ada witch lah, ada perempuan sihir. Sekali bila X-Ray 2 ada benda-benda tu aku macam dia masukkan semua siot. Kalau macam Back to the Future cerita time travel saja. Tapi X-Ray 2 time travel ada, sorcery ada, semua dia aku dah cerita apa ni. tapi masa tu kan untuk X-Ray kan, X-Ray 2 lah kan. Dia macam kita dah tengok first line up yang first kan. So yang untuk yang second punya dia totally different line up. Totally different line up. So
bagi hang sebagai orang yang tengok kan. So hang tak rasa terganggu lah dengan benda tu. Aku tak. Dengan perubahan pelakon. Aku lagi macam sebab dia time travel. Lepas tu dia jumpa pula karakter-karakter yang kita tahu, kita belajar sejarah apa semua. Macam hang tuah apa semua, dia boleh jumpa. Aku macam, weh, dia time travel, dia jumpa hang tuah. Lepas tu dia bagi hang tuah pakai topi Batman. Hang tuah pakai machine gun. Aku macam, wow. Ini dah too much ni. Tapi best lah, bukan too much yang tak best kan. Aku tu yang aku rasa macam apa, ini memang imagination tahap gila dah ni kan. Dan Aziz M. Osman pada masa tu bagi aku memang at his idea dia tengah peak masa tu kan. Dan dia boleh kaitkan dengan sejarah tanpa kita rasa dia merosakkan sejarah. Ya, betul. Sebab dalam cerita tu pun dia banyak kali juga mention, kau tak boleh buat benda ni, nanti kau akan tukar sejarah. Tu. Lepas tu yang jahat dia dalam cerita tu, yang last kali yang ayat takkan Melayu hilang di dunia tu, bukan hantu yang sebut. Bukan hantu. Amir tu yang sebut. Amir tu. Dia dah bagi dia. So technically dia mengubah sejarah juga. Dia yang keluar dulu kan. Dia yang keluar dulu. So hantuah dengar dia cakap, ayat tu bagus. Baru hantuah ambil. Dia kalau dalam Back to the Future macam scene Chuck Berry dengar Marty McFly main lagu Johnny B. Good. Okay. Ni. Padahal lagu tu lagu Chuck Berry. Tapi dalam cerita Back to the Future, dia dengar Marty McFly main lagu tu, dia kata, power lagu ni. Lepas tu dia tiru. Lepas tu orang kata, tu lagu Chuck Berry. Yes. So, elemen-elemen tu dia ambil tapi dia tukar, dia masukkan dalam filem dia tapi dia relatekan dengan local history. So, brilliant lah. Genius, betul lah. Brilliant lah. Dia waktu tu, kata selaku Abang Aziz, usia dia dalam 30-an. 30-an. Masa tu dia memang young and dangerous. Dia nothing tulus lah bagi dia kan. Aku try kan, aku bagi semua. So macam, macam XX-Ray kan. Macam hang sebagai fanboy XX-Ray. Boleh dikatakan sebagai fanboy XX-Ray. Bila dah tengok 1 dengan 2 kan, tengok VHS lah. Tak kisahlah kan, tengok VHS ke, tengok dekat wayang ke, kita tak kisah kan. Janji kita tengok cerita tu, kita appreciate cerita tu. And then, untuk XX-Ray yang ketiga, Adam John terlibat sebagai seorang pelakon kan. So, macam mana benda tu boleh terjadi dan macam mana boleh jumpa Abang Aziz sendiri? Boleh cerita sikit? Boleh. Okey, tahun 2016 kot, adalah satu video aku ni terviral. Video tu dalam video tu sorry bukan 2016. Masa tu aku belum kahwin lagi. Aku kahwin 2016. So this is before aku kahwin. Maybe 2014 kot, 2015 macam tu lah. Okay. So dalam video ni aku naik helikopter. Okay. Aku naik helikopter. Masa tu aku dalam video tu orang tak tahu lagi aku naik helikopter. Jadi aku macam wife aku call. Aku cakap, "Hello. Kirim apa? Telur, sabun." Aduh, tadi apasal tak cakap? Saya dah pergi kedai dah tadi. Awak ingat minyak saya murah ke? So, orang tak tahu lagi kenapa yang aku marah sangat. Tu aku macam, yelah, saya pergi balik. Lepas tu bila aku letak phone, aku pusing belakang, baru orang nampak helikopter. Okay. Helikopter betul. Jadi baru orang macam, patutlah dia marah, dia kata minyak dia mahal. Helikopter. Jadi video tu viral. Video tu aku tak tahu pun viral masa tu. Sekali tiba-tiba, the next day, masa tu tunang aku lah, belum kahwin lagi, tunang aku call, dia kata, you tahu tak video you dah viral? Video apa? Aku cakap kan. Video helikopter you tu lah. Siakap Keli semua dah share, dia cakap. Aku tak tahu. Sekali bila aku buka, dah ratus ribu view lah apa semua kan. Sekali tiba-tiba aku dapat PM dari Aziz M. Osman. So Aziz M. Osman yang cari Adam John. Tiba-tiba dapat PM dekat Facebook lah. Okay, actually sebelum tu memang aku dah
pernah berjumpa dengan Aziz Osman sebab aku dengan dia dalam satu fan club, Star Wars Malaysia fan club. Memang aku dengan dia dua-dua ahli club lah. Tapi aku bukan kenal rapat dengan dia. Aku takut nak berapat-rapat dengan dia. Pernah jumpa lah tapi tak pernah sembang. Segan kan. Dan dia pun pernah nampak aku sebab aku ada kostum Darth Vader. Jadi dia tengok aku, dia kata, ni Darth Vader ni aku tahu, dia cakap kan. Aku tengok muka dia je, aku tengok Darth Vader, dia cakap kan. Sekali bila video tu dah viral, dia tengok aku, dia PM aku, dia kata, aku dah tengok video kau ni yang viral ni, dia cakap kan. So maybe dia dapat kontak aku melalui club tu lah. Kan? Dari situ dia dapat cari aku. Dia kata, aku dah tengok video kau yang viral ni. Aku nak tanya, kau minat berlakon tak? Dalam mesej tu lah. Aku cakap, Aziz Osman ni. Dia tanya, kau minat berlakon tak? Aku tak tahu nak jawab apa. Aku jadi, apa aku nak cakap ni? Kan? Tu dia macam tanya, kau minat berlakon tak? Tu lalas aku cakap, kalau abang bagi peluang, saya cubalah kot. Aku cakap macam tu lah. Lepas tu dia reply apa tau? Dengar, dia reply, dia kata, aku memang suka orang serah kepala. Dia cakap, alamak, aku dah salah jawab ni. Kan? Lepas tu dia kata, okey macam ni. Aku nak bagi kau try audition, dia cakap. Audition tu kita kena shoot 3 hari dekat Johor. Kau boleh ikut tak? Dia cakap. Johor 3 hari? Boleh lah. Aku terus macam tu je. Boleh lah bang kan? Tu dia kata okey, kita pergi audition. Masa tu memang free lah. Memang free lah. Dia kata okey, aku boleh bawa engkau pergi audition, tapi kalau audition ni tak okey, tak adalah. Kita tengok dululah nanti macam mana, dia cakap. Okey lah. Memang betul-betul serah tengkuk kan. Okey lah kan. Pergi je lah. So rupa-rupanya memang aku ikut lah dia. Ikut pergi Johor, naik kereta dia ni. So dalam perjalanan tu memang start sembang lah, start berkenalan lah kan. Tapi kita orang boleh dikatakan instantly click lah. Sebab boleh sembang pasal Star Wars, boleh sembang pasal Batman kan. Ada minat yang sama, minat yang sama lah. Tapi bila sampai dekat Johor, rupa-rupanya memang shoot satu klip untuk filem X-Ray 3. Aku tak tahu lagi masa tu. Tapi klip tu bukan digunakan dalam filem tu. Klip tu dia macam nak hantar dekat funder or whatever lah, nak bagi sampel macam mana dia punya look nanti untuk funder tengok lah. Filem ni macam ni, pelakon dia ni. Jadi dalam 3 hari tu memang shoot satu scene lah untuk dijadikan sampel nak bagi dekat funder, itu je. Sekali bila dah selesai shoot tu, dia kata okey lah Adam, anything we will call you. So aku tak tahu lagi lulus ke tak lulus. So waktu shoot tu memang betul-betul depan kamera macam tu lah? Macam shooting betul. Macam shooting betul. So dia kata, don't call us, we will call you. Lepas tu aku sambunglah kerja macam biasa kan. Dan tak silap aku 6 bulan tak ada berita. So anggap macam tak ada rezeki lah kan. Sekali 6 months later, tiba-tiba dia PM balik. Dia kata, projek kita on. Engkau kira lulus lah. Aku macam, Terus itu cara aku dapat job dengan Abang Aziz lah. Dia bukan sebab melobi ke apa. Dia still kena audition je kan. Walaupun benda tu still simple. X-Ray 3. Boleh rangkumkan sikit lah untuk X-Ray 3 ni. Peranan sebagai Ryan. Watak Ryan kan. Dia pemain gitar apa sebab dia kira macam sidekick kepada Izu Islam Izu Islam ni kan. So macam lawan alien pakai gitar semua kan. So itu idea tu macam mana tu? Itu datang semua tu. Okey, dia memang X-Ray 3 ni sebenarnya lah kalau nak tahu kan, walaupun cerita ni X-Ray 3 ni gagal di pasaran apa semua, tapi ramai tau sebenarnya yang approach saya, yang diorang cakap sebenarnya X-Ray 3 tu cerita dia okey.
Cerita dia okey. Yang teruk bukan cerita. Ya. Yang teruk benda-benda macam special effects lah, itulah apa technical semua lah. technical lah. Tapi technical dia, special effects dia apa semua tu, dia sebenarnya macam ni. Dia sebenarnya dia keluar pada tahun yang salah. Mata kita dah tengok filem-filem Marvel, dah tengok filem-filem DC kan. Jadi mata kita dah terbiasa dengan special effects yang mahal-mahal. Jadi bila kita tengok special effect yang murah-murah, kita terlalu senang identify yang ini yang tak bagus. Kan? Betul. So cerita XXRAY 3 tu sebenarnya ramailah yang datang dekat aku yang kata bagi kita orang cerita dia okey. Yang tak okey dia benda lain. Benda lain tu aku pun tak boleh buat apa, Abang Aziz pun tak boleh buat apa. Sebab rasanya dia sendiri dah cerita dekat Sia kan. Dia tak nak cerita pasal XXRAY. Tahu. Dia tak nak cerita tu. Dia tak nak cerita. Tapi kan ada pernah satu interview yang dia ceritalah pasal funder, lari lah apa semua kan. So itu benda-benda yang beyond his control. Betul. Jadi itu yang membuatkan the effect dekat filem dia lah. The final product. The final product lah kan. So XXRAY 3 tu the final product yang teruk sebenarnya. Bukan benda-benda lain. Macam karakter apa semua bagi aku is actually well written. Sebab benda tu kepala Aziz Sam Osman. Bukan pasal special effect apa semua. That's why ada je orang yang approach aku yang kata bila tengok XXRAY 3 ni sebenarnya itulah cerita Aziz Sam Osman. XXRAY 3 tu diorang cakap kalau keluar tahun 90-an mesti best. Sebab cerita Aziz Sam Osman macam tu lah. Kalau kau rasa merepek ke, kau rasa mengarut ke, XXRAY 1 dengan 2 tu tak merepek pula. Merepek lah. Tapi best. Kan? Jadi XXRAY 3 ni dia jadi mangsa dari segi dari segi persekitaran bajet. Kan? Tapi bagi aku lah benda-benda dalam XXRAY 3 tu especially to me memang aku orang nak kutuk ke, orang nak gelak ke apa ke, aku tak ada. Macam Abang Aziz mungkin efek sikit lah. Dia jadi filmmaker. Dia filmmaker kan. Tapi aku tak ada, aku bangga dengan aku terlibat dengan filem tu sebab dia tetap apa pun orang kata, dia tetap bagi aku satu experience yang aku takkan lupakan lah. Betul. Okay, Adam John, terima kasih sekali lagi untuk masa ini dan untuk episod yang seterusnya. Kalau anda nak tahu apa yang kita akan bincangkan, jangan lupa untuk saksikan Main Wayang. Main Wayang. Untuk episod yang seterusnya kita akan gali lagi lah. Kita akan sembang lagi tentang filem-filem tempatan dengan lebih santai dan terperinci. So, jumpa lagi pada episod yang seterusnya Main Wayang.